Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Jadi sebelum Abang masuk dekat cerita, ada beberapa soalan yang ditanyakan kepada Abang melalui komen. Kenapa Abang ceritakan tiap-tiap hari? Satu je Abang nak beritahu. Stok cerita, boleh dikatakan orang yang menghantar cerita dekat Abang semakin hari semakin bertambah. Jadi abang mula untuk cari cara macam mana abang nak sampaikan cerita secepat yang mungkin. Kalau tidak nanti stok ceritanya makin bertambah, makin lambat cerita yang dihantarkan untuk disampaikan. Jadi disebabkan itu abang cuba belajar untuk buat rakaman setiap hari. Mana tahu dapatlah memberikan sesuatu, dapat cepatkan penceritaan. Itu je alasannya. Jadi abang harap ceritanya tidaklah menjemukan. Jadi terima kasih sangat-sangat atas sokongan semua. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Juga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Jadi tanpa membuang masa lagi, abang akan mulakan cerita kali ini. Satu pengalaman yang cukup kelakar. Abang akan mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita ini disampaikan oleh seorang pakcik, namanya Pakcik Khalis. Ini adalah nama sebenar, bukan nama samaran. Berlaku pada tahun 1969 dekat satu kawasan di negeri Johor, iaitu Muar. Dia kata ini adalah satu pengalaman yang boleh dikongsikan dan boleh dijadikan iktibar pada masa yang sama. Pada waktu tu, Pakcik Khalis, masih lagi abang letak Khalis je lah. Pada waktu tu Khalis berumur 10 tahun dan dia memang adalah seorang anak kampung, dan seperti anak-anak kampung yang lain, dia akan menjalani kehidupan seperti biasa, iaitu pagi sekolah, petang pula pergi ikut ayah masuk kebun, malam dia pergi mengaji. Jadi cerita kali ini adalah 3 pengalaman. Sebenarnya ada 5 tapi abang ceritakan 3 saja. 3 pengalaman daripada Khalis macam mana peristiwa-peristiwa pelik sewaktu dia balik daripada mengaji. Waktu tu dia kata kalau pergi mengaji, tempat mengaji tu agak jauh daripada rumah dia. Yang paling tak sedap sekali adalah dia terpaksa merentasi beberapa kawasan untuk sampai ke tempat mengaji. Pada masa yang sama, nak pergi mengaji bukanlah hari siang. Selalunya pergi ke tempat mengaji lebih kurang selepas sembahyang maghrib. Barulah dia dengan kawan-kawan dia ramai-ramai, beberapa peringkat umur. Ada yang kecil, ada yang besar, berjalan, bawalah lampu picit. Salah, pada waktu tu belum ada lampu picit dekat kampung tu, tapi ada obor-obor, andang. Lebih kurang macam tu lah, macam yang dibakar api menggunakan pelepah kelapa. Jadi dia bawa lah benda tu untuk pergi ke tempat mengaji. Yang tak bestnya, untuk sampai ke tempat mengaji, 2-3 tempat perlu melalui kawasan yang memang cukup seram terkenal dekat kampung tu, dekat Muar. Yang pertama, mereka terpaksa melintasi kubur lama yang tidak lagi digunakan. Yang kedua, mereka juga terpaksa melintasi kawasan belukar yang dulunya tempat tentera Jepun. Dan juga diorang terpaksa merentasi satu rumah lama yang dah kosong. Tapi rumah lama tu memang banyak cerita. Sampailah bertahun-tahun lamanya orang nampak banyak sekali benda-benda yang tidak senonoh dekat situ. Maksudnya makhluk alam sebelah lah. Ceritanya pada satu hari, diorang ni memang ramai-ramai berkumpul dekat depan rumah salah seorang daripada kawan mereka. Berkumpul kat situ, tunggu yang lain-lain semua sampai, termasuk Khalis, kawan perempuan, kawan lelaki, umurnya lebih kurang, masing-masing ada yang bawa ada yang bawa obor-obor kecil, ada yang bawa obor besar. Tapi itu adalah cara untuk menerangi jalan, sebab untuk pergi ke tempat mengaji agak jauh daripada rumah mereka. Lupa abang nak beritahu, tok guru dia orang mengaji tu adalah bukan orang kampung situ. Jadi dengan kata lain, kedudukan rumahnya agak sedikit ke dalam berbanding rumah kampung orang lain. Disebabkan dia ni bukan orang kampung situ, jadi dia tak ada tanah dekat situ. Dia duduk atas ihsan daripada orang-orang kampung memberikan sebidang tanah pada dia untuk dia dirikan rumah, tinggal dekat situ dengan anak isterinya.
Tapi yang bagus ni, dia ni ada kepakaran mengaji Quran. Jadi sejak daripada dia pindah dekat kampung tu, pakcik dia, tuan haji lebih kurang macam tu, jadi dia dijadikan sebagai tok guru agama mengaji. Jadi pada hari tu, ulang balik cerita. Pada hari tu diorang berkumpul-kumpul ramai. Bila dah ramai-ramai tu, diorang pun mulalah nak bergerak. Pada waktu tu, bapa kepada salah seorang budak yang nak jalan ramai-ramai tu beritahu, korang baik-baik, dekat depan rumah tu ada rumah Mak Semah. Mak Semah petang tadi meninggal, belum dikuburkan lagi. Tujuan pakcik tu adalah bukan untuk menakut-nakutkan anak-anak ni, tapi untuk beritahu, kalau melintas dekat depan rumah mengaji tu, rumah orang meninggal tu, sedekah-sedekahkanlah Al-Fatihah. Korang kan dah biasa baca Al-Fatihah, sama-sama dah mengaji kan. Tapi pesanan itu, kata Khalis, bukanlah satu pesanan yang baik, tapi itu adalah pesanan yang cukup menakutkan. Lalu sebelah rumah orang meninggal waktu malam itu satu benda yang tidak seronok langsung. Jadi bila dah macam tu, masing-masing dah ketakutan. Ada yang bercadang tak nak pergi mengaji pada waktu tu sebab rasanya tak kuat semangat untuk melintas sebelah rumah orang meninggal. Sebab selepas rumah orang meninggal tu ada belukar, lepas tu ada rumah kosong, lepas tu ada kubur, lepas tu ada rumah kosong, lepas tu baru sampai tempat mengaji. Tak ke huru-hara jauhnya. Tapi disebabkan mereka semua ramai, berpakat-pakatlah, jangan takut. Adalah abang-abang yang besar-besar sikit, jangan takut-takut adik-adik. Gini abang-abang dan kakak-kakak ada yang nak kata besar pun tidak jugalah, baru darjah 6, baru darjah 5. Yang Khalis pada waktu tu darjah 4. Jadi abang-abang dan kakak-kakak bagi semangat, jangan takut. Diorang pun bergeraklah ramai-ramai, bergempit-gempit, merapat-rapatkan diri satu sama lain sambil yang besar-besar memegang obor. Bila diorang berjalan tu sampailah dekat rumah orang meninggal, daripada jauh sebelum sampai rumah orang meninggal tu dah dengar berkumandang suara orang baca Yasin. Punyalah nyaring sampai lebih kurang 10 meter dah dengar orang baca surah Yasin dekat rumah orang meninggal. Jadi Khalis kata pada waktu tu dia dah cukup kecut perut, rasa macam nak terkencing. Padahal dia kata tu ada lagi yang lebih kecil daripada dia. Dia pun tak tahulah macam mana budak yang kecil tu nak menghadapi perasaan takut tu. Dia tengok muka kawan-kawan dia semua dah berubah. Rasa macam nak lari je. Tapi disebabkan akak-akak dan abang-abang yang sama-sama bergerak pada waktu tu tak nampak macam tanda-tanda untuk mencabut lagi. Jadi Khalis kata dia pun semangat jugalah untuk merentas rumah orang meninggal tu. Jadi dia pun beramai-ramai merentas rumah orang meninggal. Bila sampai dekat depan rumah orang meninggal tu, bukanlah depan, dia kata sisi lah. Sisi rumah orang meninggal tu, tiba-tiba salah seorang daripada abang tu berhentikan mereka semua. Berhenti. Jadi anak-anak, adik-adik, marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Ya Allah, dia kata pada waktu tu cukuplah. Dia tak ada hati nak sedekahkan Al-Fatihah. Sebab daripada bawah rumah boleh tengok kain penutup mayat dekat atas rumah dengan gelap pada waktu tu, lebih lepas waktu maghrib. Orang baca Yasin berkumandang, tapi disebabkan abang tu dah berhentikan mereka semua, suruh sedekahkan Al-Fatihah. Jadi diorang pun bacalah ramai-ramai Bismillahirrahmanirrahim. Kuatlah diorang baca ramai-ramai. Lepas dah habis Al-Fatihah, cepat-cepat pula tu baca Al-Fatihah, diorang pun bergeraklah balik, pergi nak ke tempat mengaji tu lah. Jadi dah bergerak tu, lega lah kata Khalis. Lega, tak ada apa-apa yang berlaku. Merentaslah dia ke belukar. Lepas merentas ke belukar, merentaslah pula kubur. Waktu merentas kubur tu dah ketakutan sikit. Sebabnya selama ni memang dia orang tak takut nak merentas kubur tu. Tak adalah takut sangat. Tapi disebabkan ada orang meninggal tadi, jadi perasaannya bertukar menjadi takut. Bila sampai, ini Khalis kata dia betul-betul ingat keadaan ni. Abang guna Khalis yang sebenarnya pakcik Khalis tau. Jadi Khalis kata dia betul-betul ingat momen ni. Sewaktu dia nak melintasi kubur tu, ada satu pokok besar dekat kawasan pintu masuk kubur. Dekat situ tiba-tiba nampak ada sejalur kain, warnanya warna putih kelabu macam tu. Waktu tu Khalis ingat benda tu hanyalah selembar kain. Dia ingatkan juga orang lain tak nampak, dia seorang orang lain nampak. Orang lain tak nampak, dia seorang dia nampak. Jadi dia diamlah. Sewaktu dah dekat dengan kain tu, tiba-tiba ada
kakak-kakak yang berbunyi, ini kain ke bukan kain? Bila dah macam tu, barulah Khalis perasan bukan dia seorang nampak. Jadi kawan-kawan yang lainnya, segerombolan ramai-ramai dekat 10 orang ni, rupanya semua nampak kain tu tersidai dekat pokok tu. Jadi adalah abang bersatu cakap, ini bukan ni lah, ni kain lah, kain. Biasalah dekat kubur kadang-kadang orang ikat batu nisan dengan kain putih. Jadi ni ada kain-kain lebih, diorang letaklah dekat sini. Tetapi yang peliknya kata Khalis, pula kainnya panjang. Diam je lah. Diorang pun melintas lah dekat tepi kubur tu. Bila dah lebih kurang agak jauh daripada kubur tu, tiba-tiba ada seorang kakak ni cakap, kat belakang tu pula kainnya berdiri kat tengah jalan. Macam tu reaksi kakak tu. Bila dah macam tu, semua orang bila dengar apa yang kakak tu cakap, pandanglah ke belakang. Khalis cakap pada waktu tu memang dia nampak dengan kepala mata dia sendiri yang kain tadinya tersangkut dekat pokok, dekat dahan pokok. Tapi kali ni kain tu berdiri betul-betul dekat tengah jalan. Jadi tindakan akak-akak dengan abang-abang ni adalah seperti yang dijangka. Diorang dulu lari selamatkan diri. Sebab rumah Tok Guru dah tak jauh lagi daripada kawasan diorang. Jadi, bila dah lari tu, Khalis dengan yang kecil-kecil ni lain, larilah ikut sama lari. Sempat juga Khalis sambil berlari tu, dia pandang ke belakang. Sebab pada waktu tu dia blur sama ada yang dia nampak tu kain atau bukan. Tapi walaupun ditoleh 2-3 kali, tetap juga yang dia nampak tu adalah selembar kain. Akhirnya diorang melintasi rumah kosong. Sewaktu melintasi rumah kosong tu, entahlah, tiba-tiba bunyi benda macam jatuh dekat dalam rumah kosong tu. Daripada lari anak terus jadi lari speed habis, sampailah kat rumah Tok Guru. Bila sampai rumah Tok Guru peliklah kenapa yang sekumpulan anak-anak murid dia ni muka pucat lesi, lari laju-laju. Jadi diorang beritahu yang ada nampak benda tengah jalan, kain melentang berdiri dekat tengah jalan. Jadi Tok Guru tu cakap, itu ujian Allah Ta'ala, kamu semua kan nak belajar mengaji, jadi Allah hantarkan ujian. Jadi diorang pun mengajilah macam biasa. Sebabnya tadi dah ketakutan, sebelum mengaji diorang pun dihidangkan air lah, isteri Tok Guru tu bagi air. Balik macam mana? Baliknya Tok Guru lah kena teman lepas tu. Tok Guru dengan anak dia temanlah anak-anak murid ni tadi yang ramai-ramai tadi balik ke rumah masing-masing. Mujur Tok Guru teman, ada orang tua yang pandai mengaji Quran, jadi rasalah selamat. Tapi bila waktu merentas ke rumah kosong, baik merentas ke kubur, tak ada apa-apa gangguan. Cuma Khalis kata bayangan kain yang merentas yang berdiri dekat tengah jalan tu, sampai sekarang dia tak faham apakah itu. Jadi bila mereka semua sampai dekat rumah, ceritalah dekat mak ayah. Kalau cerita dekat mak ayah dengan saudara mara yang ada dekat rumah dia pada waktu tu, ceritakan tentang apa yang dia nampak. Mereka bila orang tua dengar cerita ni daripada budak, ada yang percaya, ada yang tak percaya. Tapi ada juga, Khalis kata, mengikut kata Pakcik Khalis katalah, waktu dia sampaikan cerita tu, ada beberapa saudara mara dia yang waktu tu ada di situ, mengaitkan apa yang mereka nampak ada kaitan dengan almarhum Mak Semah yang meninggal pada malam waktu tu. Kerana diorang kata Mak Semah tu agak misteri orangnya. Bukanlah nak kata dia jahat, tapi banyak rahsia-rahsianya yang tidak diketahui oleh orang kampung. Sebabnya dulu Mak Semah ni bukannya orang yang ada keluarga. Dia ada keluarga, cuma dia ni anak dara tua lah. Dia meninggal dibela oleh anak-anak buah dan meninggal kat rumah anak buah dia. Jadi yang menjadi misteri adalah dalam tempoh 10 ke 20 tahun macam tu, Mak Semah pernah hilang daripada kampung tu, tak tahu ke mana. Tiba-tiba Mak Semah balik selepas puluhan tahun, tapi dalam keadaan sakit dan uzur. Itu yang menjadi misteri. Dan Khalis kata sebenarnya dia tak kenal Mak Semah tu. Cumanya kalau dia kenal, dah lama dia tahu kalau ada orang kampung tu meninggal kan. Tapi dia kata macam misteri kisah Mak Semah tu. Dia pun tak pernah korek-korek. Okey, bila dah macam tu, diorang pun ambil langkah berjaga-jaga, berhati-hati. Kalau lain kali berlaku benda yang sama, cepat-cepatlah beritahu pada Tok Guru atau report pada mak ayah. Jadi malam kedua, cerita ni adalah untuk malam kedua selepas almarhum Mak Semah dikebumikan.
dan mereka mengkebumikan arwah Mak Semah dekat kubur lama. Sebenarnya kubur tu tak lagi digunakan. Mereka dah ada kubur baru yang kedudukannya lagi dalam daripada kawasan kubur lama. Tapi entah macam mana, atas persetujuan orang kampung dan permintaan daripada daripada keluarga Mak Semah, diorang kebumikan Mak Semah dekat kubur lama, yang mana kubur lama tu terletak di antara jalan untuk pergi ke tempat mengaji. Bayangkan, malam kedua, kata Khalis, dia kena melalui kubur, rumah dan hutan yang sama. Kalau hari sebelum tu, dia terpaksa merentas ke rumah Mak Semah yang meninggal tu, tapi kali ni kena merentas kuburnya pula. Dah huru-hara lah macam tu. Jadi diorang pun malam tu dia agak ramai juga berbanding orang-orang lain, agak ramai berkumpul, ramai-ramai bergerak daripada rumah nak pergi rumah Tok Guru. Bila merentas rumah orang meninggal, lah masing-masing dah ketakutan dengan obor tu antara terang dengan tak terang, terang dengan tak terang. Teruskan juga perjalanan. Bila sampai dekat kubur, masing-masing dah ketakutan. Yang kecil-kecil, kata Khalis, mulalah memegang tangan yang besar-besar. Tapi mujurlah pada waktu tu ada yang lebih besar dalam rombongan perjalanan mereka. Nak kata besar sangat tu tidaklah, tapi berumur lebih daripada 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Jadi abang-abang tu menjadi sumber kekuatan pada Khalis dan anak-anak yang lain, bergantung harap bila lalu dekat kawasan perkuburan yang ada orang kebumikan siang tadi, harap-harap tak jadi apa-apa. Tapi syukur Alhamdulillah, tak jadi apa-apa. Diorang pun bergerak sampailah dekat rumah kosong, sampai ke rumah Tok Guru. Okey je, tak ada masalah. Jadi bila sampai rumah Tok Guru pun tanyalah tadi jadi apa-apa. Oh, diorang pun beritahulah tak jadi apa-apa Tok Guru. Tok Guru cakap ini bagus, Allah menguji, lepas tu Allah bagi kenikmatan dapat mengaji. Jadi jangan risau, kalau ada apa-apa lagi beritahu dengan Tok Guru. Jadi waktu kejadian yang kedua ni bukan waktu pergi mengaji, tapi waktu balik mengaji. Balik mengaji lebih kurang pukul 9 malam. Sebab pada malam tu agak ramai juga orang mengaji. Jadi ramailah yang ambil giliran. Bila datang ramai-ramai bersama-sama, balik pun haruslah bersama-sama. Sebabnya itulah sumber kekuatan kesemangat diorang. Bergantung semangat satu sama lain. Jadi waktu balik tu, Tok Guru ni tawarkan diri. Kalau tak berani, biarlah Tok Guru yang sama-sama temankan korang semua balik. Tapi disebabkan ada yang lebih besar, sekolah menengah pun ada, jadi cakap dengan Tok Guru, tak apalah Tok Guru, kita orang boleh bergerak sama-sama. Sewaktu merintasi rumah kosong, dah memang ketakutan dah. Dan yang lebih takut lagi, waktu diorang melintasi kubur lama yang ada Mak Semah dikebumikan waktu siang tadi. Sewaktu diorang melintasi kubur lama, ada satu kejadian yang agak pelik, kata Khalis. Diorang nampak beberapa orang yang dalam gelapnya nampak macam tak ada cahaya lah, nampak macam orang, bayang-bayang orang, gelap, lebih kurang ada 5-6 orang ada berdiri di kawasan kubur Mak Semah. Mak Semah dikebumikan agak ke dalam sikit, agak jauh sikit daripada simpang jalan, daripada tepi jalan. Tapi walaupun macam tu, daripada gelap memang nampak ada 5-6 orang mengelilingi kubur Mak Semah. Tak nampak macam diorang tu pakai jubah hitam ke ataupun pakai baju meleret-leret. Tak. Tapi memang nampak orang. Dan orangnya agak mencurigakan sebab mereka membawa sesuatu macam cangkul, macam penajak, lebih kurang macam tu. Jadi diorang pun tak menegur. Semua nampak. Tapi semua tak tegur. Semua bergerak dalam keadaan senyap. Bila sampai dekat rumah, kawasan tempat rumah diorang, barulah masing-masing buka cerita. Jadi ada di antara yang besar-besar ni, yang dia umur 15-16 tahun, cepat-cepat report benda ni dengan orang yang lebih tua. Jadi sewaktu tu, Khalis kata dia masih lagi belum balik ke rumah. Yang kecil-kecil semua dah balik lah. Khalis yang sekolah-sekolah rendah ni masih lagi duduk kat situ. Nak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Jadi sewaktu abang-abang besar ni report dengan pakcik-pakcik yang ada dekat rumah-rumah sekitar tu, benda tu jadi kecoh. Jadi kecoh, termasuk bapak Khalis pun datang dekat situ untuk mendengar apa yang berlaku. Bila dah macam tu, Khalis dengar ada unsur-unsur macam khianat. Ada usaha untuk menggali kubur Mak Semah.
Itu yang Khalis dengar. Jadi beberapa orang kampung dikumpulkan, lebih kurang ada 20 orang kampung dikumpulkan dalam masa yang sangat sekejap, dan mereka semua bergerak ke kawasan perkuburan, dan tujuannya adalah nak tengok adakah apa yang budak-budak ni cakap benda yang betul ataupun benda yang palsu. Takut-takut budak-budak ni berhalusinasi. Jadi bila Khalis masih lagi duduk dekat Khalis waktu tu dah balik ke rumah, dan dia tunggu dekat rumah. Dia ceritakan dengan mak dia apa yang dia nampak, dengan kakak dia, dengan abang dia semua, dan benda tu jadi kecoh. Mereka semua tunggu ayah Khalis balik sebab nak tahu apakah cerita yang selanjutnya. Selang lebih kurang 1 jam daripada waktu tu, akhirnya ayah dia pun sampai ke rumah. Bila ayah dia sampai ke rumah, tak sempat mak dia tanya, ayah dia terus bercerita. Rupanya memang betul kubur Mak Semah ada tanda-tanda seperti nak digali. Tapi terpaksalah orang kampung pada malam tu ambil giliran jaga pintu masuk kubur. Bukan jaga kubur, tapi jaga pintu masuk kubur. Disebabkan itu kawasan kubur lama dan banyak cerita-cerita misteri. Jadi yang jaga pada malam tu agak ramai. Lebih daripada 10 orang. Siap bawa kopi, siap bawa biskut kering, biskut lutut, duduk depan kubur semata-mata nak menjaga kubur Mak Semah supaya tidak digali. Siapakah yang nak membongkar kubur Mak Semah tu? Sampai sekarang Khalis kata dia pun tak pasti. Mungkin ada orang yang berniat jahat nak menggunakan Mak Semah punya jasad untuk buat satu ilmu hitam. Sebabnya Mak Semah waktu dia meninggal masih lagi seorang yang bujang. Selepas kejadian di kubur Mak Semah, sejak daripada tu tak ada lagi dah cerita-cerita pelik dekat kampung tu, dekat kawasan kubur, sama ada kubur ataupun sepanjang jalan tempat mereka nak pergi mengaji. Dah tak ada benda-benda pelik selama setahun. Sebabnya sejak daripada tu sudah diadakan giliran-giliran untuk menjaga kampung sebab takut ada benda-benda buruk berlaku. Jadi dengan kata lain, Khalis tak lagi takut untuk pergi mengaji. Sebabnya kebanyakan daripada masa, walaupun mereka pergi mengaji ramai-ramai, tapi akan terserempak dengan orang kampung yang berlegar-legar di kawasan jalan tu. Sebab orang kampung tahu banyak anak-anak yang lalu jalan tu untuk pergi mengaji. Okey, ceritanya pada satu hari, waktu tu Khalis dah berumur 11 tahun. Bukan lagi 10 tahun. Dia nak pergi mengaji macam biasa. Jadi dia berkumpullah dekat depan rumah yang sepatutnya, yang menjadi tempat biasa mereka semua berkumpul. Tapi pada waktu tu ada satu ujian yang sangat luar biasa yang diuji, Allah Ta'ala uji pada Khalis ni, iaitu ramai budak-budak yang berkumpul nak pergi mengaji, tapi yang paling besar adalah Khalis seorang. Yang lain semuanya lebih bawah daripada dia. Umur 10 tahun, umur 9 tahun, yang banyak umur 8 tahun dan yang kecil-kecil umur 7 tahun. Khalis yang paling besar satu-satunya berumur 11 tahun. Dengan kata lain, dialah yang akan mengetuai perjalanan rombongan untuk pergi mengaji. Kalaulah berlaku apa-apa benda yang pelik di pertengahan jalan, macam mana dia nak hadapinya? Tapi pada waktu tu dia kuatkan semangat. Cuba. Doa apa-apa yang penting doa. Takut-takut kalau ada benda-benda lain berlaku, minta semuanya berjalan lancar. Jadi mulalah Khalis bila dah kumpul semua nak mengaji, Khalis pun berjalanlah. Berjalan dengan anak-anak kampung ni semua merentasi kawasan belukar. Bila dah habis kawasan belukar, sampailah dekat kawasan kubur. Ni lepas ni dah setahun dah kan Mak Semah tu meninggal, dah tak takut lagi dah. Dia melintas kat kawasan kubur. Waktu melintas kat kawasan kubur tu, daripada jauh Khalis kata dia boleh nampak macam ada 2 orang lelaki yang tunggu dekat tepi jalan. Memang selalunya memang ada orang kampung yang akan tunggu tepi jalan. Tujuannya adalah untuk menjaga kawasan tu sebab budak-budak selalu lalu. Jadi bila nampak 2 orang lelaki tepi jalan agak jauh sikit daripada kubur, tak adalah rasa takut sangat. Jadi Khalis pun berjalan. Bila semakin dia menghampiri 2 orang lelaki yang berdiri dekat tepi jalan tu, entah macam mana sekelip mata, dia waktu tu masih pegang obor. Dalam sekelip mata tiba-tiba 2 lelaki tu hilang. Waktu tu dia dah rasa cuak. Dia dah rasa tak sedap hati. Apa benda yang dia nampak tadi?
sekadar bayangan ataupun memang betul-betul ada orang, tapi dia cuba positifkan diri. Mungkin yang dia nampak tadi adalah bayangan pokok, dan lepas tu bayangan pokok tu dah tak ada sebab kedudukan bulan dah beralih. Mungkin orang itu bukan benda alam sebelah tu, orang dia cuba positifkan diri dan diteruskan perjalanan. Waktu mereka semua sampai dekat kawasan rumah kosong, tiba-tiba obor yang dipegang oleh Khalis mati apinya. Angin pula pada waktu tiup agak kencang dan tiba-tiba obor tu terpadam. Dengan keadaan bulan waktu tu memang tak mana perginya bulan, gelap. Jadi waktu tu diorang tengah melintas dekat sebelah rumah kosong dengan anak-anak yang kecil dalam keadaan gelap sekelip mata, masing-masing menangis peluk Khalis. Waktu tu Khalis sendiri rasa macam nak nangis, macam mana dia nak buat ni, dah ada anak-anak kecil ni, macam mana nak harapkan siapa, dia seorang dia yang paling besar. Waktu tu Khalis kata dia terlalu takut, dah tak tahu nak buat apa, sampai dia sendiri tak boleh nak berjalan. Dia cuba gerakkan kaki dia supaya cepatlah perjalanan dia, tapi kaki dia sudah dipegang oleh budak-budak tadi yang dalam keadaan ketakutan, umur 7 tahun, 8 tahun. Waktu tu Khalis rasa macam nak marah, nak beritahu jangan buat macam ni, kita kena teruskan perjalanan, tapi suara dia tenggelam dengan suara anak-anak ni yang menangis. Hara jadinya. Dalam keadaan jauh, tiba-tiba Khalis nampak ada seorang pakcik, yang pakcik tu datang bawa obor. Lega Khalis kata, "Sek baik ada pakcik yang datang kat sini." Pakcik tu datang daripada arah belakang, daripada tempat Khalis datang. Jadi bila pakcik tu sampai dekat situ, pakcik tu cakap, "Korang ni kenapa tiba-tiba menangis ni?" Khalis cakap lah, "Ni lah obor ni mati pakcik, nak buat macam mana, kita orang dah ketakutan ni, ada rumah kosong dekat sini, nak buat macam mana." Pakcik tu gelak, pakcik tu gantu lah, pakcik tu orang lah kan. Jadi pakcik tu gelak, "Sek baik pakcik lalu kat sini, ada jom ikut pakcik." Jadi dia orang pun ikutlah pakcik tu, pegang masa-masa pegang baju pakcik tu, kekek pakcik tu gelak. Pakcik tu kata, "Korang ni penakut sangat, kata nak pergi mengaji je lah kalau dah takut sangat." Masalahnya Khalis kata bukan masalah ketakutan, masalah dah tak nampak jalan, dah gelap, takut nanti kalau jalan-jalan tersepak kayu, diingat kayu, rupanya ular, takut lah kan. Jadi dia orang pun berjalan sampailah dah dekat dengan rumah Tok Guru. Bila sampai dekat rumah Tok Guru tu, pakcik tu cakap, dah, korang pergilah, pakcik tengok daripada sini, korang pergilah masuk mengaji, nanti kirim salam dengan Tuan Guru, cakap Pakcik Halim kirim salam," kata. Jadi anak-anak murid tadi bergerombolan lah, menjerit-jerit lah masuk ke tempat rumah Tok Guru tu. Jadi Khalis pun pergi jumpa dengan Tok Guru tu. Bila tengok muka Khalis pucat, Tok Guru pun tanyalah, "Kenapa kau tiba-tiba pucat? Kenapa, ada yang tak kena ke?" Dia kata, "Tak, dalam perjalanan tadi tiba-tiba obor mati," kata. Tok Guru cakap, "Alah, kalau mati tu nyalakanlah balik. Lupa nak bawa api, nak bawa mancing semua, tak ingat." Okey, tak apalah. "Habis macam mana korang datang ke sini?" Tu tadi kawan Tok Guru, dia bikin salam, nama dia Pakcik Halim." Besar mata Tok Guru tu. Apa kau cakap? "Pakcik Halim bikin salam." Okey, Pakcik Halim tu macam mana bentuknya? Bentuknya begini, rupanya macam ni, ada jambang sikit, ada pakai baju Melayu, gini, dia pakai kasut sini, macam tu lah, lebih kurang je lah. Okey, waktu tu Tok Guru diam je lah, Tok Guru diam. Jadi diorang pun mengaji lah macam biasa, mengaji. Habis mengaji, Tok Guru tu cakap, "Balik ni Tok Guru yang teman, Tok Guru yang hantar." Bila sampai dekat rumah, Tok Guru pun berjumpalah dengan bapa si Khalis. Bila jumpa bapa si Khalis, Tok Guru tu pun cerita apa yang Khalis hadapi. Mula-mula bapa dia ingat apa yang Tok Guru tu ceritakan adalah sekadar macam bayangan hiburan je lah. Jadi si bapa ni pun panggil lah Khalis sini kejap. Jadi bapa dia suruhlah Khalis cerita balik macam mana rupa bentuk Halim tu tadi. Jadi Khalis ceritalah, memang tadi yang teman dia Halim ni sekian. Rupanya Halim tu dah lama meninggal. Dulu ada seorang tua, dia suka jalan-jalan kampung waktu malam. Orang tu adalah, kenapa dia suka jalan kampung waktu malam? Sebab katanya yang nama Halim tu, dia suka bertahajud. Dan waktu dia berjalan-jalan sekitar kampung, dia akan habiskan untuk berzikir. Dan dia memang orang alim. Dia bujang, meninggal dalam umur 30-an. Dan memang Khalis tak pernah jumpa orang tu. Waktu tu, kata si bapa tadi, waktu dia meninggal pun, waktu dia meninggal,
Halim tu dah umur 30-an, bapak dia masih lagi umur belasan tahun. Abang takut tersalah cerita. Halim masih lagi berumur belasan tahun lah. Macam mana Tok Guru tu boleh terkenal dengan Halim? Sebabnya Tok Guru ni dengan Halim adalah satu guru dulu. Dia memang kenal dengan Halim tu, dia memang tahu cerita Halim tu, dan Halim tu juga menjadi punca untuk dia sampai ke kampung tu, berpindah dekat kampung tu, sebab mereka ada satu guru yang tinggal dekat kampung tu. Jadi bila dengar macam tu, Khalis rasa macam sama ada dia nak takut atau tidak, susah dia nak terjelaskan. Sebabnya dia tak takut pun pada waktu tu, waktu berjumpa dengan orang yang bernama Halim tu. Tak nampak pun macam makhluk alam sebelah, nampak macam pakcik-pakcik biasa je. Cuma nampaklah dia tegap orangnya, nampak macam alim. Rupanya yang Khalis jumpa adalah sesuatu yang baik. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Ada juga yang bagi komen dekat abang dalam video yang semalam. Kata, bang, ini adalah cerita hantu kan? Tapi kenapa hujungnya ada ucapan hari jadi? Macam tak kena kan hari jadi dengan hantu. Lainlah kalau ini adalah cerita channel untuk sampaikan lagu ataupun berlakon-berlakon. Bolehlah sampaikan ucapan hari jadi. Sebenarnya, abang ada juga jawab dalam komen tu. Abang pun tak tahu bila mulanya. Tiba-tiba orang bagi ucapan hari jadi, abang fikir bagus juga kan nak ucapkan selamat hari jadi. Walaupun tak kena, ni cerita hantu tapi nak sampaikan ucapan hari jadi, tak begitu ngam sangat, tapi kita niatkan moga-moga menjadi kenangan. Tapi abang letakkan selamat hari jadi tu di hujung, sebab kalau siapa-siapa yang tak setuju untuk tengok selamat hari jadi ataupun rasa macam tak perlulah tengok, jadi tak payahlah tengok sampai ke hujung. Kalau letak awal-awal nanti kan terpaksa tengok juga kan. Jadi itulah puncanya kenapa ada ucapan hari jadi. Abang pun lupa startnya bila, tapi abang sampaikan dengan harapan menjadi kenangan. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita kali ini, dan cerita ni sebenarnya mengimbau pengalaman kita semua sewaktu pergi mengaji kecil-kecil dulu kan. Tapi abang bawa lampu picit lah, bukannya bawa andang ataupun obor macam tu. Pada yang nak dapatkan perapas sate dan sambal lara, masih lagi abang ada jual, dan juga coklat moist abang ada jual. Tekan pada link yang abang sediakan di bawah setiap video. Boleh dapatkan dekat situ. Bolehlah merasa jualan-jualan yang abang sediakan. Hingga berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.